Assalamualaikum, salam ni hari Sabtu 17 September 2022. Okay, semalam saya cerita pasal, saya ada tunjuk gambar Siscom ni. Jadi hari ni saya nak cuba terangkan lah apa yang dimaksudkan dengan apa yang saya bulat-bulatkan ni lah. Setiap kali kalau kita nampak stok yang naik tegak-tegak ni, kalau kata, of course lah, kalau dia tengah bagi naik ni, kita follow lah. So bila follow tu maksud dia tumpang, dia breakout tumpang, dan kita mungkin boleh keluar pada ketika dia close di bawah low semalam. Dan dalam keadaan ni yang close hampir di bawah low semalam cuma candle ni dan juga candle yang ni. Tapi sebelum kejadian ni berlaku, terutama sekali macam saya lah yang lebih prefer, saya lebih suka yang jenis dia naik dan turun kan. Jadi sebelum nak sampai turun di bawah ni, of course saya nak kena tunggu dulu kejadian-kejadian yang bakal berlaku dekat atas ni. Antaranya kita jadi kecil, dan kita ada inside bar, ni benda-benda yang bakal berlaku lah. So jadi bila dah benda yang kita dah nampak bakal berlaku, dan benda tu jadi pula selepas tu, maksudnya ada follow through dia ke bawah. Jadi kita dah nampak yang macam ni, dah sepatutnya kita standby pada arah-arah setumpuan. Dan saya tandakan bulat ni di mana jangkaan saya mungkin harga akan masuk ke dalam sini. Okay. Apa yang saya cuba tunggu, bila saya kata tunggu tu, benda yang kita kena tunggu pertamanya, candle ni kena turun lah. Dia dah turun lah. Okay, dah turun tu dah cantik. Okay. Kemudian kalau kita tengok bentuk candle ni masih lagi panjang. Panjang maksudnya dalam erti kata range dia lah masih besar. Jadi kita perlu tunggu dia jadi range kecil balik. Seperti mana kita dari bawah ni tunggu dekat atas, dia jadi range kecil. Ini pun kita kena tunggu jadi kecil. So mana nak dapat kawasan tumpuan ni? Antaranya, kalau siapa pakai trend band ni, saya dah cerita banyak kali, dia dah masuk dalam trend band ni, dan kita tunggulah sampai candle tu jadi kecil. Dan kalau kata awak suka pakai Fibonacci, contohlah saya ambil kat sini lah. Okay. Jadi kawasan yang sepatutnya kita tunggu mungkin di antara 38, 50 dan juga 61 ni. Okay. Antara tiga-tiga kawasan ni, kalau kata harga dia turun sampai 38 saja dan dia mula ke kanan, kecil, bukan terus naik saya tak suka kalau dia kat sini tiba-tiba dia naik satu lagi candle besar putih pula naik ke atas. Sebab kalau jadi macam ni, insya-Allah dia akan naik dan dia turun balik. Saya lebih suka kalau dia kecil-kecil tu maksudnya dia bagi kita peluang lah kan. Okay. Tapi kalau dia berhenti 38, insyaAllah dia boleh naik lagi. Sebab kalau mantul pada 38, kita kata dia rebound tu kuat lah. Tapi kalau dia ke 50, dia 50-50. Kalau dia turun sampai 61, kalau sampai 61 bukan lah kita tak boleh bayangkan dia nak naik lagi. Cuma kalau sampai 61 atau 50 sekalipun, dia akan lama sangat ke kanan. Ambil masa sangat lama. Okay. Itu yang kita cuba tunggulah. Macam saya kata, saya nak tunggu dia sampai dia kecil-kecil. Dan aras mana kita nak tunggu, yang saya tandakan bulat ni, ataupun kalau pakai Fibonacci ni, area sini lah. Bila kita melukis tu bukanlah nak tunggu setepat-tepatnya. Saya cuma kata membayangkan kawasan yang kemungkinan dia nak turun. Dan juga bila turun ni kita nak kena tunggulah. Bukannya siap-siap pasang, saya nak pasang order lah dekat certain. Boleh, tapi itu untuk orang yang lebih agresif. Untuk orang yang tak agresif, orang kata dah berumur ni, kita tunggulah sampai dia muncul. Sampai muncul signal. Macam mana kita tunggu signal tu muncul kat sini, macam itulah nanti masa dia nak turun. Macam mana bayangan dia nak ke atas. Sama ada lebih sikit daripada high ni, ataupun nanti kalau kata dia jadi something lah kat sini, awak boleh ukur lah one to one yang target, sesimple yang boleh. Okay, bila kita menunggu pullback ni, of course lah kita nak membayangkan dia nak buat lagi new high. Sebab setiap kali chart bergerak begitu kan. Jadi dia akan turun, buat new high, turun buat new high, turun dan buat new high. Tapi tak selalunya dia akan buat new high tetapi dia turun balik. Jadi saya nak tunjukkan benda-benda yang tak best tu. Kalau macam ni semua membayangkan yang best sajalah. Saya nak tunjuk yang tak best supaya kita bersedia kalau benda ni tak jadi. Senang cerita, stock plantation lah. Plantation kita banyak buat benda yang sama. BP plan,
TH Plantation. Kita apa saya tunjuk baby plant ni sebab benda ni yang sama yang diceritakan juga dalam Facebook kan. So dia gerak hampir sama bentuk dengan Syscop tu, dan dia bergerak naik sampailah paling tinggi ni RM1.19. Dan seingat saya kita pernah sama-sama belajar juga menunggu untuk dia U-turn balik kan. Okay, dan benda tu memang U-turn. Okay, ini yang saya kata saya tak suka kalau kata dia turun sampai sini dah start nak naik balik tanpa ada kemunculan candle yang kecil-kecil. Sebabnya saya lebih suka yang turun macam ni. Tetapi yang ini kemungkinan besar inilah ni saya tak suka, sebab kadang kita masuk cepat sangat. Target nak new high saja. Tapi dia turun kat sini. Okay, untuk yang kecil-kecilnya better kita tunggu yang macam ni lah. Dan dalam masa yang sama, first target kalau kata mampu berjaya beli ataupun entry dekat sini, first target kalau boleh pakai yang target pada sekitar kawasan yang dia pernah stop loss ni lah, sebelum bermimpikan dia nak buat new high. Yang saya kata tak bestnya apabila dia dah kat bawah dia sangat. Sekejap kita ambil Fibonacci berapa jauh dia pergi. Okay, tak jauh, 50 lah. Bila terlalu lama sangat ke kanan, ada kemungkinan besar dia tak mampu buat new high, ataupun dia orang kata dia tak teruskan kenaikan lah. Untuk kes yang kebanyakan stock plantation kita, dia cuma buat new high saja kemudian jatuh balik ke bawah. Ini yang saya tak suka kalau kata kejadian yang macam tadi lah. Untuk Syscop dah naik tinggi, cuma Syscop tu masih lagi di bawah harga mampu milik. Yang ini dia dah daripada 69 sen menuju sampai RM1.20. So ada sedikit, bukan sedikit lah, dia punya pergi tu dah terlampau tinggi sangat lah. Jadi tak, orang kata setakat orang ambil profit tu tak nak bagi naik lagi tu normal lah kan. Satu lagi kalau saya boleh tunjuk contoh, Opcon tu sama macam Biplan ni, sebab dia dah bergerak daripada sekitar kawasan 60 sen dan menuju paling tinggi 168 atau 170 sen. Tak salah saya dia kalau data saya dia ada lagi tinggi lah. Saya ingatkan nak dia buat all time high, tak, tapi kira tinggi lah. Cuma pergerakan dia terlalu ekstrim dalam tempoh yang dekat, daripada 60 sen sampai ke RM1.70. So kalau yang jenis-jenis macam ni, kalau ikutkan kalau saya playback balik, kita nampak bentuk yang akan sama dengan Syscop tadi. So dia pun turun. Even ini pun kita dah sama-sama belajar juga. Maksudnya waktu dia tengah naik ni, apa yang kita sedang tunggu? Inside bar kan. Dan inside bar saja tak cukup, jadi kita perlu ada confirmation dia. So ini confirmation lah, kata dia nak menurun. Kemudian kita nak tunggulah kawasan-kawasan yang sepatutnya untuk pullback. Dan benda ni muncul, dia bagi candle kecil-kecil, volume pun dah semakin kurang. Tapi itulah dia punya orang kata banyak sangat naik dia. Sebab kalau dia nak naik balik, dia kena lepas harga RM1.70, katalah RM1.75 sen lah katakan. Adakah kan benda ni layak RM1.75? Yelah, kita fikir logik macam itulah. Opcon boleh ke RM1.75 sen sesaham? Kalau jadikan dia dalam market cap tu, kalilah dengan dia punya sekarang market 160. Pada RM1.70 je ya. Kejap, saya try replay, kita tengok market cap dia berubah tak. Tengok pada market cap dia 269, sikit patutlah. Kalau saya boleh ambil contoh-contoh lama kalau dia terlalu lama sangat turun macam melintang ke kanan tu, ada kemungkinan besar dia akan membentuk satu triangle lah. Okay, kita ambil satu contoh. So ni WCE pada 2017. 2017 semua orang tahu apa saja naik lah. Tapi naik dia bukannya bersepah-sepah tau. Dia ada tema dia. Untuk bulan ni besi naik, lepas tu construction naik, lepas tu plantation naik. Tema dia berubah-ubah, tapi dalam susunan yang senang kita nak ikut. Okay, ni sama juga naik. Dan kita cuma nunggu sampai dia turun. Okay, confirmation turun. Ini yang dalam kategori baik lah. Sebab apa? Dia sebelum
dia tak teruskan turun, cuma dia melintang agak lama sehingga dia membentuk seakan-akan triangle kat situ. Ascending triangle. Kemudian yalah break dan menuju kawasan target 1 to 1 sebelum dia meninggal balik lah. Okay, so, bayangkan macam itu untuk si Scop ni. Sebab si Scop belum ada tapak, dia tak buat apa tapak sekalipun. Di next bapak berat, maha berat ni pun dia kalau nak training dia jalan juga. So dia dah tegak, kita kata okey lah, saya nak tunggu punyalah lama ni. Kadang kita kalau dah terbeli pun memang kita memang sakit jiwa lah. Dan dia pun membentuk lebih kurang lah macam triangle. So patah balik pada si Scop, ulang balik apa yang saya buat. Video ni dari mula sampai habis. So itulah bayangan-bayangan dia. Lagi satu, kita boleh tengok video pula. Kita tengoklah berita-berita dia lah. Kadang-kadang saya tak berapa suka kalau harga ni dah, orang kata dah macam ribu-ribu ni kan, tiba-tiba keluar cerita dia yang best lah. Tu memang tak syok lah. Selalunya kalau keluar cerita waktu dia sedang bergerak naik tu, selalunya harga akan patah balik lah. Tu antara cerita yang kita boleh tunggu. Saya tak tahu cerita dia apa ni. Mungkin kadang-kadang naik ni sebab nak bagi bonus lah, bonus issue, ataupun nak buat private placement, ataupun dia ada cerita kena take over ke, ataupun ada merger ke. Tapi cerita tu disorokkan dulu. So bila harga tu dah macam tinggi, semua orang dah melihat dia, barulah cerita keluar. Alright, itu saja. Semoga membantu. Assalamualaikum. Bye bye.